Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak suara saya? Dengar. Okey, alhamdulillah. Okey, tanpa membuang masa kita mulakanlah kursus pendek asas gubahan bunga orkid kita pada malam ni. Okey, sebelum kita mulakan program kita ataupun kursus pendek kita mulakan dengan umur kita Al-Fatihah lah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Okey, kalau ikutkan first time lah kami pernah buat kursus malam, kursus pendek waktu malam. Okey, harap tak mengganggu lah semua peserta. Sebenarnya ada ramai lagi peserta yang tak masuk, tak apalah. Sementara kita tunggu dia orang masuk, kita mulakanlah kursus, takut lambat pula habis kan. Okey, ada lagi masuk ni. Okey, sebelum kita mulakan kursus, saya nak perkenalkanlah diri saya. Saya Puan Nur Faizah binti Abdullah daripada College Committee RTC Gopeng. Okey, saya merupakan pensyarah PSH di College Committee RTC Gopeng. Segala kursus pendek yang tuan-tuan dan puan-puan ingin sertai boleh berhubung terus dengan saya lah di college. Okey, sebelum kita mula saya nak perkenalkan dululah tenaga pengajar kita. Dah bersedia ke Waita? Dah. Alhamdulillah. Okay. Nama diberi Puan Norzita Suzalim binti Muhammad Ali. Okey, beliau merupakan pensyarah College Committee Kuala Pilah. Okey. Bidang beliau adalah beliau merupakan seorang pensyarah bidang kejuruteraan awam. Okey. Tetapi berpengalaman selama lebih kurang 15 tahun lah dalam bidang PSH. Okey, PSH itu adalah pembelajaran sepanjang hayat. Okey. Bidang kepakaran dia dalam PSH adalah mengajar kursus kek. Ni cikgu kek kita ni. Okey, sebenarnya beliau terkenal dengan kursus-kursus dalam bidang pastry dan juga kek lah. Okey, maknanya lepas ni kalau kata nak belajar kursus kek ke, kita boleh kontak dengan Cikgu Ita. Okey, terkenal dengan panggilan Cikgu Ita. Okey, kat mana-mana orang akan panggil Cikgu Ita. Beliau juga selalu mengambil tempahan lah, tempahan kek ke. Dan hari ni kursus kita adalah berlainan dengan kursus yang beliau selalu lakukan iaitu kek. Hari ni kita akan belajar tentang gubahan bunga. Okey. Dan beliau juga selalu mengambil tempahan gubahan bunga lah. Seperti yang kita nampak dekat kursi tu. Tu semua dia buat tu. Betul Ita? Kau ada jual kan? Ada jual bunga tak? Kau lalu nak tempah ke? Jauhnya nak hantar. Okey, sebelum saya beri kepada tengah pengajar kita, okey saya nak terangkan sikit lah. Okey, College Committee RTC Gopeng menawarkan kursus sijil teknologi maklumat. Okey, kita masih membuka ataupun menerima pelajar untuk mendaftar sehingga 18 Oktober. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan kalau kata ada anak-anak ke, anak-anak jiran ke yang tak tahu mana nak belajar, so boleh datang ke College Committee RTC Gopeng untuk mendaftar. Okey. Dan College Committee Kuala Pilah juga menawarkan kursus sijil teknologi peranti mudah alih. Okey, jadi kepakaran mereka adalah memberi kemahiran membaik pulih smartphone. Siapa-siapa yang suka membaiki handphone, bolehlah belajar ke College Committee Kuala Pilah. Okey. So tanpa membuang masa, saya serahkan terus pada tenaga pengajar kita lah. Silakan Puan Norzita. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan Faizah.
Puan Izzah ni sebenarnya kawan saya dulu masa di Hulu Selangor. Sebelum pindah dari Kuala Pilah, kami sama-sama dekat Hulu Selangor sebenarnya. Dia memang bantu saya banyak lah dalam bidang bakery ni sebenarnya. Dalam bidang perubahan bunga ni, nak kata buat beria tak sangat lah. Tapi saya lebih kepada hobi sebenarnya. Saya memang suka bunga. Kalau tadi Puan Faizah, rumah saya memang penuh dengan bunga. Kadang bunga yang sama je saya recycle balik, pasal basuh cuci saya guna balik. Macam yang semua tengok dekat diri saya ni, hari tu design lain. So bila Puan Faizah kata boleh tak ada bunga, saya tukarlah design lain. So daripada bunga yang sama je kita boleh olah berbagai-bagai design kita boleh buat. Okay, so untuk hari ni saya akan ajar gubahan orkid 8 tangkai. Yang kalau Puan tengok yang dekat saya ni, saya cerita dululah sebelum saya start mengajar. Kalau dulu masa saya di Hulu Selangor, saya dengan Puan Faizah, kita tak terima pun dengan bunga orkid, betul tak Faizah? Kan? Kita lebih kepada bunga ros, bunga lili, tulip. Tapi bila dah 3-4 tahun kebelakangan ni, kita glamour pula dengan gubahan bunga orkid. So lepas tu keluarlah berbagai-bagai jenis orkid. Daripada orkid yang material dia biasa, yang bila kita touch dia macam kain je, sehinggalah sekarang ni ada orkid 3D yang bila kita touch orkid tu, kita rasa material dia sama macam material bunga orkid. Kalau kita pegang betul-betul bunga orkid hidup maksud dia. So yang dekat saya ni majoritinya semua material dia adalah latex. Okay, so kalau yang saya beli yang terbaru ni, ni material orkid yang saya guna. Yang ni latex. Dia banyak jenis sebenarnya. Selalunya ada fully latex, ada latex 3D, ada semi latex. Semi latex tu maksudnya ada separuh latex macam getah. Bila kita touch dia, dia tebal. Bila kita rasa dia punya kelopak tu lebih kurang macam kita rasa daun orkid lah. Kalau lagi tebal latex dia, lagi kita rasa macam bunga real. Macam tu dia punya kelopak-kelopak yang kecil-kecil dia pun kita akan rasa macam dia ni, macam bunga orkid. Yang tu kita panggil ada latex 3D lah, dia punya material tu lain. Kalau latex 3D tu satu tangkai macam ni, selalunya harga dalam RM28 ke RM30 lebih lah. Kalau macam saya ni, saya guna latex biasa, harga lebih kurang setangkai ni RM15.90 ke RM16. Okay, kalau sekarang ni, dulu tak ada pun bunga orkid yang macam ni. Dia keluar bunga orkid yang saya tak ada dah. Bunga orkid yang biasa, yang macam material daun bunga ros. Bunga ros yang nipis tu kan, material yang macam kain. Macam tu lah. So sekarang ni dah tak ada dah macam tu. Kita lebih guna yang latex ni. Kelebihan kita guna latex ni pula, abuk susah nak lekat. Kalau Puan tengok, bunga saya ni dah lama dah. Yang ni pun, yang ni dah lama lah. Yang ni daripada rumah lama tu bawa ke sini. Saya recycle, saya basuh. Cara basuh mudah. Kalau bunga ros dulu-dulu kan abuk penuh dekat kelopak-kelopak kan. Tapi kalau bila latex ni, abuk susah nak lekat. Kita nak basuh pun senang. Kalau Puan nak basuh, just cabut daripada gubahan tu, letak dalam satu baldi. Dalam baldi tu kita letaklah sabun basuh baju tu. Kita just celup je. Celup, biarkan dalam 10 minit ke 15 minit. Lepas tu angkat-angkat celup je. So abuk-abuk tu akan jatuh. Dia tak mudah memerangkap abuk lah. So yang ni lebih bagus, material yang ni lebih elok lah kalau kita nak pakai dekat rumah kita. Tak memerangkap abuk. Selalunya kalau orang tak suka bunga sebab dia kata penuh dengan abuk. Banyak dia bunga lagi banyak lah abuk kan. Sebenarnya tak pun, tak banyak pun. Kalau tengok yang saya lama tak banyak abuk pun. Tapi kena rajin lah. Minggu sekali kenalah sapu dengan bulu ayam ke apa kan, biar dia bersih. Okay. So hari ni saya tunjuk dulu ada beberapa yang familiar dekat, kalau kita fikir dengan bunga, familiar sangat dekat pasaran. Kita tengok ada gubahan 8 tangkai. Bila masuk dia 8 tangkai ni, orang akan cakap wah besarnya gubahan orkid tu. Contohnya kalau Puan tengok yang putih ni, ini 6 tangkai je. Saya akan ajar lebih kurang design macam ni, tapi 8 tangkai. Kalau di pasaran, kalau 8 tangkai dia gubahan bunga orkid, dia jual sampai 400.5 satu pasu. Termasuk pasu lah, satu set lah. Bunga, pasu, aksesori dia sampai 400.5. Saya pun selalu tengok juga. Tapi kalau Puan buat sendiri, kos gubahan bunga ni tak sampai pun RM200. Okay, contohlah hari ni saya pakai orkid mahal. Orkid saya orkid yang bukan yang paling mahal, yang kalau dalam ranking dia tu yang nombor 2 lah. So
So harga dia RM15.90, saya pakai 8 tangkai. Pasu, aksesori-aksesori lain, sebab saya beli banyak kan, kalau saya kira-kira balik, kos untuk saya buat bahan hari ini je lebih kurang 200.5 kos bahan lah. Tapi kalau jual untuk yang jenis orkid yang macam ni, boleh mencecah sampai 500.5 ke 600.5. Kita boleh tengok dekat YouTube ke dekat Facebook pun banyak sebenarnya orang jual bahan-bahan bunga ni kan. So harga dia bergantung kepada material yang kita guna, material bunga, aksesori dia, daun dia, ranting yang kita guna. Itulah yang memainkan peranan. Satu lagi, kalau puan tengok pasu saya ni besar dia sebenarnya. Kalau ikutkan tak mahal pun pasu ni. Pasu ni lebih kurang dalam RM39. Kita kena beli dekat kedai yang jual aksesori bunga lah. Tak boleh dah beli kedai-kedai macam pasar raya, tak boleh lah. Kena beli kat bahagian ni betul-betul. So pasu ni tak adalah mahal sangat pun. Okey, yang ni gubahan orkid 4 tangkai. Kalau puan tengok saya tunjuk dulu. Okey, yang ni gubahan orkid 4 tangkai. Puan tengok. Okay, kita ada 1, 2, 3, 4. Yang ni 4 tangkai. Sebenarnya harga orkid ni bergantung kepada berapa tangkai gubahan yang kita guna. Satu lagi material orkid yang kita guna. Okay, yang ni adalah 4 tangkai. Dan design dia adalah berbeza-beza. Tak sama setiap design tu. Okay. Pasu saya yang tu ringan, pasu plastik. Pasu murah je saya beli kat DIY. Okay, so yang ni gubahan 3 tangkai. Okay. Yang ni 3 tangkai. Yang ni sekarang memang trend macam ni. Maksudnya ada orkid, ada daun panjang. So dia selitkan orkid dekat Senaru. Ini memang trend terkini. Daun yang macam tu yang biasa kita guna tu yang dah lama sikit lah. Tapi kalau untuk trend yang macam ni, sebenarnya tak perlukan guna yang banyak pun. 3 ke 5 tangkai dah cukup dah. Okay. Yang ni. Okay, yang satu ni yang besar ni. Okay, yang ni gubahan orkid 5 tangkai. Kita tengok So design dia tak sama macam design yang saya nak ajar nanti. Okay, ada 5 tangkai kat sini. So saya combinekan 2 jenis orkid. Satu orkid latex yang korang tengok bersorak-sorak ni. Ini latex. Ini latex. Dan satu lagi ni adalah kain. Okay, yang ni murah sikit. Kalau kita beli harga dia RM9.90 lah. Kalau latex ni RM15.90. RM16 lah. Okay. So aksesori lain dia ada daun dan bunga-bunga kecil tu. Itulah. So yang ni 5 tangkai. Okay, gubahan orkid ni 5 tangkai. Okay, yang kat saya ni, yang kat sebelah ni. Okay. Yang ni gubahan orkid 6 tangkai. Kita nampak kan dia ada stage kat atas, tingkat yang pertama, dia ada layer yang kedua. So yang ni kita 6 tangkai. Okay. Kalau 6 tangkai ni saya tengok dekat pasaran semalam, kemarin masa saya pergi cari bahan bunga, untuk satu gubahan 6 tangkai ni dia jual sampai RM480. Bergantung kepada orkid latex dia jual RM480. Satu set macam ni. Kalau korang betul-betul nak bisnes orkid, memang boleh buat duit lah. Pasaran ni kita cari lah. Okay, so hari ini saya akan ajar gubahan yang sama macam ni, tapi kita gunakan 8 tangkai orkid. Okay, yang ni saya guna 6. So bila saya guna 8, gubahan kita tu lebih rimbun, lebih besar lah. Kita akan buat gubahan centerpiece macam ni. Maksudnya centerpiece tu maksudnya gubahan yang kita boleh letak di tengah-tengah. Contohnya untuk tengah-tengah meja makan. Kalau ruang rumah kita agak besar, kita boleh letak juga dekat meja kopi. Macam itulah kita akan buat yang ni. Okay, so untuk yang step pertama, untuk bahan-bahan orkid 8 tangkai, korang kena ada satu pasu besar lah. Kalau 8 tangkai je, maksimum saiz pasu ni yang korang kena guna adalah 15 cm lebar dia. Okay, lebar dia. Kalau tinggi tu terpulang, tak ada masalah. Maksudnya lagi tinggi pasu yang kita guna, lagi tinggi gubahan kita boleh buat. Kalau pasu kita tu rendah je, maybe pasu tu agak lepeh, gubahan kita tu tak boleh tinggi lah. Kalau pasu yang tinggi macam ni, kita boleh buat maksimum tangkai orkid tu lah. Kita dapatkan gubahan yang tinggi juga. Okay, so pasu ni pun kena isi dulu dengan span bunga. Saya akan tunjukkan nanti isi. Okay, kita akan punya span bunga yang macam ni. Okay, kita akan padatkan dengan span bunga. Okay, untuk pasu besar macam ni, kalau pulih span bunga, kita gunakan lebih kurang 4 keping span bunga ni. Okay, span bunga ni. Kalau yang saya ni tadi, saya tak guna semua span lah. Kat bahagian bawah ni, saya masukkan surat khabar lebih kurang 1/3 daripada pasu ni.
Lepas tu baru saya letakkan spine kat dalam dia. Okey, bila letakkan spine, baru kita letakkan rumput kat bahagian depan ni, bahagian atas dia. Okey, so saya akan ajar macam mana nak letakkan spine dengan rumput ni. Tapi untuk pasu yang kecil lah, kalau pasu yang besar ni saya buat kemudian, kalau saya nak buat sekarang, makan masa juga. Saya buat tadi pun hampir dekat setengah jam sebab banyak kan spine kat dalam ni. Okey, saya akan tunjuk macam mana nak letakkan spine dalam pasu kecil. Okey, yang ni lebih kurang dalam 7 ke 8 cm pasu ni. Okey, kita ambil spine ni. Okey, sebelum tu jap. Sebelum kupahan bunga, saya nak tunjukkan dulu peralatan yang puan perlu ada. Yang pertama adalah cutter. Yang ni memang cutter khas untuk bunga Cutter khas untuk bunga. Saya tunjuk. Okey, yang ni cutter. Yang ni pun cutter juga. Kita akan pakai dua jenis cutter ni. Satu lagi. Okey, lepas tu kita akan ada gunting, kita akan ada pisau lah. Lepas tu kita ada glue gun. Ada soalan ke Pak Izzah? Kalau ada soalan, tolong bacakan ya. Okey, kita akan gunakan glue gun. Sebab orchid kita perlukan glue gun supaya target orchid tu tak bergerak. Okey, so cara nak masukkan spine. Ada soalan ke? Kita potong dulu orchid tu ngam-ngam dengan muka basuh tu. Pak Izzah tak dengar. Dengar tak? Okey, dah dengar dah. Dengar tak? Dia tanya puan beli bunga and aksesori kat mana? Kedai mana? Oh, saya duduk di Kuala Pilah pada fikir. So saya beli di Senawang. Kalau kat sana Kak Fizah, kat mana nak cari? Kat Perak Perak dekat Jalan Kuala dah kot. Kan? So, saya tak duduk kat sana. Tenaga pelajar kita ni orang Negeri Sembilan Saya tak duduk di Perak. Lupa nak cakap tadi. Cakap dah tadi kan daripada Kuala Pilah. So saya tak duduk kat sana. Saya di Negeri Sembilan. Okay, so bila dah potong spine tu, kita just tolak. Jangan potong kecil ngam-ngam. Nanti kalau bila kita masukkan spine tu bergerak. Okay, bila kita dah masukkan spine macam ni. So kat tepi-tepi tu kalau nak tambah pun boleh, penuhkan. Tak penuhkan pun tak apa. Okay, so lepas tu kita boleh letaklah lumut. Okay. Yang lumut ni, kalau beli kat kedai bunga, satu paket macam ni, harga dia lebih kurang RM6. Okay, so tak perlu banyak pun sebenarnya, sikit je kalau puan buat untuk satu gubahan. Satu paket ni boleh pakai 3-4 gubahan kalau pasu kecil lah. Kalau pasu besar ni kita guna separuh daripada sepaket ni. Okay, so sebenarnya kalau nak buat, nak letakkan lumut ni, boleh dia pakai gam apa-apa. Saya hari ni pakai glue gun je. Gam glue gun ni. Just letak dekat atas tu gam. Okay. Lepas tu letak lumut tu. Topeng dekat dengan Kuala tu tak kisah? Kat Ipoh tu, kat Ipoh ada satu Jalan Kuala dia panggil. Dia banyak. Kat situ macam banyak lah kedai-kedai bunga. Dia kedai aksesori. Dia bukan kat Kuala, dia kat Ipoh lah tapi panggil Jalan Kuala. Sebabnya kalau barang-barang bunga ni kita boleh beli dekat kedai-kedai aksesori barang-barang pengantin. Saya pun buat gubahan hantaran. Saya memang minat lah. Gam tu jenis apa? Glue gun kan? Glue gun biasa pun boleh. Kalau tak ada gam yang anak-anak pakai pergi sekolah pun boleh. Kalau nak senang pakai glue gun lah. Saya sebenarnya hobi je gubah bunga ni. Tapi kalau dekat college tu, kalau untuk hiasan ruang-ruang di college, majoritinya ada juga yang saya gubah lah. Okay, so penuhkan ruangan tu lah dengan lumut ni. Nanti baru kita dekor. Okay, ni saya tunjuk cara macam mana nak letak lumut je lah. Ada yang panggil lumut, ada yang panggil rumput. Ikutlah kalau di kedai bunga,
orang akan panggil dia lumut lah. Tapi ada kawan-kawan juga panggil rumput. Ikut kenal lah, aku fikir dia bunga tu mesti orang tahu lumut ataupun rumput tu dia tahu lah. Okay, so yang ni dah siap. Untuk pasu kecil saya ni dah siap. So maksudnya tadi bila puan masukkan spine tu bila potong tak boleh lah ngam-ngam buka pasu tu, biar dia ketat sikit. Maksudnya bila dia tolak tu dia ketat terus lah, dia tak bergerak dah. So lepas tu baru puan letakkan lumut tadi dekat atas dia, letak glue gun, baru letak lumut. Okay, so dia jadi macam ni. Dia cantik dah macam ni. So nanti baru kita cucuk bunga dekat atas tu. Okay, so nanti kalau sempat saya tunjukkan untuk gubahan 2 tangkai ya. Untuk gubahan bunga ni sebenarnya kalau puan pandai buat sendiri, better buat sendiri. Kalau beli memang mahal. Kalau macam saya memang minat pergi kedai bunga, saya akan tengok dulu mana design berkenan. Selalunya kedai bunga dia akan jual juga kan bunga-bunga dalam pasu kan. So kalau saya berkenan bunga tu, okay, saya tengok design dia, saya beli bunga, saya buat sendiri kat rumah. Selalunya macam tu lah. Okay. Saya tunjukkan okay, ini pasu yang besar, kita akan buat gubahan bunga orkid. So step yang pertama dekat pasu ni nanti kita akan letak 4 orkid dekat bahagian tengah. Okay. Contoh saya tambah sikit, saya 4 tangkai orkid. Step yang pertama kita kena ambil bunga orkid. Okay, so ini orkid ni tak kisah clear tak ataupun nak dekat ada soalan. Ha. Dekatkan sikit boleh tak? Boleh. Tolong dekatkan sikit kamera dulu tak? Kena panggil cameraman. Cameraman dekatkan. Cameraman tu. Kalau kat kolej ada penyelaras kan. So kat rumah dia lah penyelaras. Kat rumah tu lain penyelaras je. Ita ada soalan Ita. Okey, apa lagi? Boleh tanya lah. Kalau nak masukkan span pasu besar tu macam mana? Berlapis ke? Okey. So saya kata tadi bila pasu besar macam ni kan, dia perlukan lebih kurang 4 ke 5 keping span. Okey. Kalau saya tak nak guna span semua macam membazir kan. So kat bahagian bawah ni pasu ni 1/3 daripada pasu ni saya letak kertas surat khabar. So bila dah penuh padat-padat surat khabar tu, baru saya tolak span tu masuk ke dalam. Mula satu lapis, setakat ni surat khabar kan. Okay, paras ni surat khabar. Lepas tu satu lapis span setakat ni, span yang lapisan pertama. Lepas tu saya letak glue gun, baru saya masukkan span lapisan yang kedua yang atas kan. So maksudnya ada 1, 2, 3, 4 biji span dalam ni. Faham tak Pak Izzah aku cakap? Okey, faham. Maknanya bawah tu letak surat khabar kan. Dulu. Kalau nak letak semua span jadi 6 keping span kat dalam ni. Jadi membazir kan. Rugilah. Kita cucuk bunga tak sampai dalam pun. Kita cucuk kat bahagian-bahagian atas je kan. So kat bawah ni puan letak dulu surat khabar, lepas tu span lapisan pertama 2 biji, lapisan yang kedua 2 biji. So jadi 4 biji lah kat dalam ni. Okey. Okey, lagi satu soalan. Pasu tu pasu plastik ke seramik? Yang ni seramik. Okey, saya galakkan untuk gubahan orkid yang tinggi dan besar kena guna seramik sebab dia berat. Kalau guna pasu plastik macam yang putih tu, pasu saya tu dia jadi mudah terbalik. Okey, kalau untuk gubahan saya macam ni untuk 8 tangkai memang kena guna pasu yang berat. Okey, pasu seramik lah maksud saya. Ini seramik. Seramik ni berat. Harga dia apa? Harga dia RM39.90 kat bawah tu. So memang yang ni berat. So orkid kita bila tinggi, dia bila kita letak dekat tengah-tengah dia akan mudah lentok kan, bergerak kan. So kalau yang ni dia tak mudah terbalik lah, pasu kita tak mudah terbalik. Boleh? Ada soalan lagi ke Kak Izzah? Okey tak, teruskan. Tak ada dah. Okey, saya nak tunjuk step. Sebenarnya gubah bunga orkid ni mudah je sebenarnya, tak susah pun. Saya rasa sebab dia tak perlu aksesori yang banyak, dia tak perlu bunga yang banyak. Okey, contohnya kita ada sebatang orkid ni. Puan boleh tengok dulu tinggi mana puan nak buat. Kalau saya, setakat tu okey lah. Setakat ni kan tinggi. Okey, ada. Tak ada gerak apa? Okey. Okey. Okey, kalau kalau orang, dia akan ukur macam ni lah. Tinggi mana kena. Kalau macam saya, nampak tak kat sini dia takut kan. Setengah macam tu, setengah jari macam tu. Dia akan cucuk, maksudnya sampai dalam macam tu lah.
Kalau cucuk macam ni je, okey, kubahan okey kita bergerak tau. Dia tak akan kuat. Kalau saya lebih better saya bengkokkan dulu dekat ujung tangkai okey ni. Saya bengkokkan. Okey, saya ambil cutter ni tadi. Saya rapatkan dia macam ni. Dia punya movement pegang kain tu bolehlah gerak. Okey, nampak tak dia rapat. So saya bengkokkan. Kalau pun nak potong kat sini pun boleh, tak potong pun tak apa. Okey, so step pertama cucuk dulu kat bahagian. Bagus cameraman. Oh lupa. Lupa aku. Okey, letak glue gun dulu kat bahagian bawah ni. Lepas tu kat bahagian center tengah kan? Ni tengah kan? So cucuk dia kat bahagian dia tengah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak? Cucuk dia bahagian tengah. Dah satu. Dah letak je gambar tak apa. Okey, so nanti lupa pula. Sebelum kita lagi kan saya tunjuk jarang kan mengajar, tak pernah kan mengajar kupang bunga. Kalau ni buat sendiri patah-patah je kan. Mengajar. Okey, sebelum kita cucuk orkid kita, okay, orkid ni kan statik tegak. So kita boleh patah-patahkan sikit. Patah-patahkan tu maksudnya macam mana? Kita bengkok-bengkokkan dia sikit supaya nampaklah bentuk dia tu. Tak adalah dia tegak semacam je. Okay, nampak tak? Yang ni pun nanti dah siap, kita boleh bengkokkan dia sikit. Okay, nampak kan? Clear kan? Okay, so step yang kedua sama juga. Kita patahkan dekat bahagian bawah dia. Saya lebih, bila kita patahkan dia, kita cucuk tu, orkid tu kuat lah, tak bergerak lah. Tapi kalau puan cucuk je dengan keadaan sebatang dia macam tu, dia jadi mudah berpusing. Kalau macam ni dia tak berpusing dah. Dia kukuh dah. Kalau compare, kalau saya cucuk satu macam ni, kalau saya cucuk macam ni, dia walaupun letak gam, orkid tu akan mudah bergerak. Nampak tak? Dia lentok. Angkat je dulu. Nampak tak? Compare dengan ni, kan kalau saya ni saya tak bengkokkan ujung dia. Yang ni dia lebih mudah lentur kan. Kalau yang ni kan nampak lebih stable. So beza lah kita bengkokkan bawah dia dengan tak tu. Okay, dia tak berpusing. So yang ni pun sama, saya bengkokkan lagi. Yang ni tak tahulah tak semua orang buat macam saya, tapi itu pengalaman saya rasa kedudukan orkid kita lebih kuat lah. Lepas tu kita klik kat bawah ni. Kita letak glue gun. Okay. So kita cucuk kat tengah-tengah juga tapi jarakkan sikit. Nampak tak? Okay. So dua. Okay. Letak glue tu untuk elakkan daripada, untuk kukuhkan dia lah. Dia tak bergerak lah. Okay, so cucuk orkid macam ni lah. So kita dah boleh bengkokkan sikit. Kita kena pakai support juga nanti Okay, so orkid yang ketiga macam tu juga. Bengkokkan. Ketik. Nita ada soalan Nita. Boleh. Okay, tadi letak glue gun kan untuk kuatkanlah dia. Tapi kalau macam nak basuh nanti macam mana? Senang tak nak keluarkan? Senang je. Okay, bila puan dah basuh, span kat bawah boleh pakai tapi rumput tu kena buang lah sebab dekat sini penuh dengan habuk ni sebenarnya kalau tak cuci kan. Span tu nanti kita angkat semua, span tu tak tercabut pun. Malah nak tunjuk saya pula kan. Kalau puan tarik dia boleh tercabut dia. Dia akan tercabut sekali dengan span yang keliling batang orkid tu. So dia berlubang lah. Kalau saya akan tukar span baru. Sebab dah halang-halang kan, dah rosak dah span tu, tukar je span baru. Tapi kalau boleh pakai lagi, tak boleh tukar span baru pun. Puan just tukar rumput yang dekat keliling orkid ni. Supaya tak adalah membazir kan. Jadi macam tu lah. Tapi kalau rasa nak tukar span baru tak ada masalah. Keluarkan je, tukar span baru. Okay, boleh? Okay, so step pertama saya bengkokkan dulu orkid tu kiri kanan. Supaya nampak berbentuk lah. Bukan tegak macam tu je. Saya dah patahkan. Nampak tak saya bengkokkan dia? Okay, saya bengkokkan batang orkid. Tadi batang orkid tu lurus dia macam ni. Suka-suka je saya bengkokkan. Okay. Macam ni nampak macam macam apa kan. So saya bengkok-bengkokkan dia supaya dia lebih cantik lah, tak ada nampak macam statik dia macam tu kan. So nanti kita bengkokkan dia sikit. Okay, so yang dah kita letak glue gun.
tinggi kan? Saya memang tinggi aku tanya Faizah. Nah, bunga ni pun tinggi daripada saya ni. Saya duduk pun tinggi. Okay. So dekat bahagian tengah juga letak kat situ. Dia ikut orang. Kalau saya pendek sikit kat rumah tu. Aduh. Okay. Rumah Cik Rita ni semua tinggi anak-anak. Tinggi bukan tinggi sikit tau, tinggi betul. Okay, so tangkai yang keempat pun sama. Kita bengkok-bengkokkan dia sikit. Okay, lepas tu kat bawah dia kita bengkokkan besi tu. Okay, kita ambil ni, kita repeat. Right. Kita letak glue gun. Okay, lepas tu kita cucuk. Okay, yang keempat Jadi 1, 2, 3, 4. Tengah-tengah. Okay, nampak tak? Okay, 4. Dah ada 4 puntung kan? Okay, so kita dah ada 4 puntung. So yang lagi 4 tu, kita akan cucuk di antara dia. Okay, kat bahagian Dengar. Puan mic off. Tak dengar, mic off. Tak dengar Puan. Cikgu Ita tak dengar. Mic turn off. Mic turn off ke Ita? Okay, dengar tak Pak dengar. Izzah? Dengar dah. Macam ni lah kalau online kan, terputus line lah. Betul, saya banyak kali dah kelas, macam-macam kelas dah, tak larat dah rasa kan. Tapi macam tu lah, kejap okey, kejap okey. Sampai tukar unify terus, baru okey, tu pun sangkut juga lagi. Baru okey. Ya. Sebab kadang malam ni macam peak hours juga kan. Itulah. Okay, so untuk support orchid ni berdiri tegak, puan kena guna buluh ni lah. Okay, sebenarnya cara cucuk orchid ni bergantung kepada sendiri kot, individu tu sendiri. Sebab pada saya, cantik tu benda yang subjektif, betul tak? Kalau saya kata, cantiknya bunga tu, tapi orang lain kata tak cantik kan? Itu ikut cita rasa sendiri. Kalau pada saya, gubahan ni cantik. Kalau pada puan rasa gubahan tu tak cantik, itu cita rasa sendiri. Kita tak tahu nak cakap cantik tu macam mana kan. Tapi kalau ikutkan, inilah step gubah orchid. Gubah orchid ni tak susah pun sebenarnya, mudah. Kalau buat sendiri lepas ni insyaAllah. Tapi puan kena ikut step. Kalau untuk yang dekat bahagian tengah-tengah ni, untuk 8 tangkai, puan kena susun dia 4 dulu. Nampak tak saya susun dia? Okay, saya tukar dia tengah-tengah. So, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi, so nanti untuk yang 4 lagi, kita akan letak kat bahagian depan ni 1, belakang, kiri, kanan. Okay, kita akan ni. Okay, so untuk letakkan support dia, untuk bagi buluh ni kuat, dekat hujung buluh ni, puan kena potong melintang macam ni, tajam. Okay, dah potong tajam. Baru kita cucukkan kat sebelah orchid. Seboleh-bolehnya elakkan bogang dulu. Saya elok-eloknya elakkan buluh yang bengkok untuk jadi support orchid kita. Okay. Kita cucuk kat sini. 1. Okay, potong biar potong bawah sikit. Nanti kan tercucuk pak mata kan. Tajam kan. So, potong dekat betul-betul kat atas orchid tu je. Okay. So, bila dah potong, tajamkan balik yang kedua. Hubung glue. Cucukkan pula ke orchid yang kedua. Ini untuk support dia Kita nak bagi dia tegak, tak bergoyang-goyang lah. Okay. Potong.
Okey, kalau dah pendek macam ni tak boleh pakai Kalau dah pendek pada orchid tu tak boleh pakai lah. Kita guna yang dulu, yang lain. Nanti kat bahagian bawah kita boleh guna. Yang ni pun sama, kita potong bahagian ujung dia, bagi tajam. Okey, saya dah bagi tajam macam tu. Kita letak glue. Ingat lagi Pak Izzah, kita buat bunga apa Pak Izzah? Bunga dip. Bunga dip. Tu Yang pun kan pakai kita buat sepasu kan. Insan. Minat dia bahan dia boleh buat bunga buluh tu kita boleh beli kat kedai memang ada jual. Dia ada jual. Satu paket tu dia banyak tangkai Pak Izzah, banyak batang. Tak, dia ada saiz ke macam? Tak ada, dia random je kat dalam tu. Ada besar, ada kecil tapi tak kisah. Oh, okey. Dia kosong. Okay. Tajamkan macam tu. Dia rasanya satu paket tu ada lebih 10 batang kot. Harga RM7 lebih je. Okey, saya cucuk. So kita potong dekat bahagian atas. Kita bulu tu nak letak berapa batang yang cantiknya. So nak bagi dia supaya kuat. Kita kalau nak cantik letak berapa buluh tu? Kalau nak cantik memang kena banyak lah. Dia bergantung macam ni Puan. Kalau gubahan kuantiti orchid kita banyak, kita boleh buat lebih besar lah design gubahan tu. Dia macam tu. Kalau sikit macam tu, kecil-kecil ni Puan tunjuk abang ni. Kalau macam ni kan, yang ni 3 tangkai je tapi nampak penuh juga, betul tak? Yang Puan tengok ni, yang ni 3 tangkai je. Saya pusing ke kiri kanan, dia jadi nampak macam banyak lah. Yang ni kecil, kalau kita letak kat meja kopi bahagian tepi boleh lah. Tapi kalau untuk bahagian tengah meja makan, dia besar lah. Okay. So sekarang ni saya dah support dia, saya pakai kabel tie Okay, saya pakai kabel tie, saya ikat. Sebolehnya pakai kabel tie yang halus lah. Ni saya ikat dengan kabel tie. Jadi buluh tu tujuan dia untuk support bunga tu lah kan? Untuk support bunga tu, jangan bagi dia bergerak. Okey, dia kan tinggi kan, gubahan dia kan tinggi. So dia mudah bergerak lah. Okey, faham. Bila dah ikat dengan kabel tie, gunting, potong betul-betul ngam-ngam Kalau kabel tie ni lebih, mesti kata boleh luka tangan kat sini. So potong habis-habis lah. Okey, so yang kedua pun sama. Kita buat dulu layer yang pertama. Mudah je kan, buat satu-satu. Kita dah siap nanti post ke Gopeng? Tak ada, kena datang ambil. Syarat. Kalau datang-datang aku bagi. Okey, 2. Aduh, nak letak kat kolej. Nak datang ambil. Baru aku bagi, post tak ada. Okey, so yang ketiga saya ikat bagi dia kuat. Sebenarnya kalau tak mengajar, nak buat satu gubahan ni, kalau tak mengajar lah untuk gubahan sendiri, 40 minit dah siap. Sekejap je. Cantik purple. Kan? Aku tahu kau suka purple, sebab aku beli purple. Aku jealous. Okay, so yang keempat. Okay, ketat-ketatkan dia. Lepas tu potong betul-betul rapat supaya tak luka tangan bila kita nak buka nanti. Kita kena bosan dari design tu nak buka. Kena hati-hati lah kabel tie dia kat situ. Okay, so dah siap 4. So biarkan dulu tak apa, nanti kemudian kita akan betulkan lagi. Okay, kita masuk kat bawah layer yang kedua. Step yang pertama sama. Kita bengkokkan dulu orchid tu. Kiri kanankan dia supaya dia lebih cantik lah. Okay, katakanlah Puan nak letak kat area mana. Kita nak letak di bahagian bawah sikit lah. Kita nak letak sekata. Bila letak sekata dia nampak macam payung kan. Kita nak dia macam payung lah. So kita letakkan dia kat bahagian sikit, bawah sikit. So tadi kita patahkan dekat sini. Lebih kurang setengah. So yang ni kita boleh patah sampai atas 1. Tolong saya take dulu. Okay. Kita lipat dia. Okay, kalau dah panjang sangat macam ni, jangan biarkan dia. Kita potong. Buang. Tak cantik lah pula.
pakai yang ni. Saya tengok dekat YouTube sekarang ni ramai sangat yang ubah bunga lelaki. Tak percaya cuba buka. Betul. Kan mana yang perempuan-perempuan lah. Okay, tunjuk dia. Alright, so dia nampak tak dia bertingkat kat situ. Okay, kita nampak dia tingkat. Okay. Memang banyak sangat aku tengok semua majoriti yang lelaki. Betul. Yang buat kek pun ramai lelaki. Itulah. Nak kata tak adalah. Lelaki kan keras tangan juga kan. So perempuan boleh buat juga lah walaupun keras tangan. Guna alasan keras tangan. Okay. Tak seorang Faizah. Tak pernah nak buat. Okay, so nanti potong. Okay, rapatkan. Ni apa lagi? Bengkokkan dulu bagi dia ada bentuk sikit. Tak siap lagi pun dah cantik. Siapa cakap? Okay. Aku cakap. Okay, so kat tengah-tengah ni. Tadi kat sini, so kat tengah ni pula. Okay, ketiga. InsyaAllah kalau puan beli orkid yang mahal, dia punya apa kita panggil ni, dia punya line-line line-line dia ni lebih kurang sama je. So kalau kita dah patah tu kita tahu dah ukuran dia sama. Tak perlu nak ukur sama-sama macam ni kan patah kan, tak perlu. Tapi kalau kita beli yang betul-betul mahal, dia punya apa ni ruas ni memang dah sama. Bukan saya nak kata mahal tu bagus sebenarnya, tapi betul lah yang mahal tu berkualiti dah dia punya pokok, dia punya daun. Satu kita mahal, dia punya abuk tu susah nak lekat. Itu yang penting. Kalau puan nak basuh memang lagi mudah lah. So bengkokkan sikit. Jangan kuat sangat sebab orkid dia mudah patah. Patah maksud saya tu yang salut plastik dia tu akan mudah terbelah dua. So kan nampak dawai dekat bahagian dalam. Okay, so kita letak kat bahagian tengah kat sini. Tiga. Yang ini kalau pasu besar dia kena, maksudnya berapa tangkai yang sesuai? 8 lah. Kalau pasu yang boleh besar. katakan nak buat dah ada 8, lepas tu nak tambah lagi satu layer dekat bawah kan. So jadi 4, 8, 12 boleh juga. Boleh, dia akan jadi lebih rimbun lah. Maksudnya minimum 8 lah yang paling cantik. Yang aku buat ni 6, kat sebelah ni 6 kan. So yang 6 dia nampak kosong sikit kan. Aku buat tinggi tapi tu sisi nampak kosong. Kalau 8 dia akan nampak penuh lah. Kalau nak letak 12 macam cantik, ada lagi satu layer kat bawah. Banyaklah pula kos dia kan. So kalau kata sikit, bawah ni kena cover banyak lah sikit kan? Nanti aku coverkan dia dengan aksesori lain. Bagi nampak penuh. Okay, so yang okay, so dah ada 8 kat sini. Ni, so baru kita letak support dia. Ambil lagi. Sama juga, tajamkan ujung dia. Tajam. Kalau kita buat sendiri, kita buat semua dulu, baru kita letak support. Kita dah mengajar, saya buat satu-satu lah Okay, tajamkan. Last.
memang kena beli untuk orchid. Memang support dia hanyalah buluh ni je. Okay, so Kalau macam ni dah siap berapa yang tak jual? 485. Macam ni kat kedai? 400 lebih Pak Izzah. Kalau buat sendiri, modal baru 200.5 lah. Kalau nak aksesori yang banyak 200.5 lah. Kalau simple je 200 pun dah cukup lah. Okay, saya dekatkan dengan kabel tie. Sebab hari tu yang kecil pun. Apa kau tengok? Puntung? Apa tangkai? Puntung apa? Tangkai. 3 kot dalam 70. Okay lah, orchid dia, material orchid dia. Okey tak? Kau tengok, cantik tak? Ke material orchid biasa? Okay, kalau okey lah. Bila kita, kalau latex ni, bila kita pegang, dia macam getah tau. So dia tak dekat abuk lah. Kalau yang kain biasa tu macam material bunga ros, bunga lili semua tu kan. Dia mudah merangkap abuk, mudah melekat. Kalau orchid tak. Bunga-bunga ros tu semua dah buang dah. Tinggal orchid je Pak Izzah. Orchid je. Sebabnya tak nak abuk. Tahu lah aku dengan tu kan sama je. Murah. Tak boleh nak abuk ni. Okey. So siap dah. Satu orchid ni macam, dia macam terus naik seri dia. Kan, dia nampak terus kan. Dia menarik tak? Kalau bunga lain macam susah juga kalau tak pandai. Tak boleh nak gubah. Kan, kalau orchid senang. Kita tahu step, memang boleh gubah. Okay, so kita betulkan je lah. Yang saya buat ni memang tinggi lah. Ikut orang dia. Aduh, hai. Tinggi. Ini sesuai tak kat mana ya? Okey, dia sesuai dekat meja makan. Ataupun kalau rumah kita besar, luas, kita boleh letak dekat meja kopi. Dekat meja makan lah. Patahkan. Tengoklah saya patah-patahkan je. So biar dia nampak lebih jatuh ke bawah kan sikit kan. Patah hujung dia. Sini. Tapi hati-hatilah sebab orchid dia mudah patah. Maksud saya patah tu dia punya tangkai yang warna hijau ni, getah ni dia mudah koyak. Kalau orchid. Okay, so kita dah siap bahagian atas. Okay, nampak kan orchid kita. Okay, so lepas tu kita akan letak aksesori dekat bahagian bawah lah. So orchid ni banyak aksesori sebenarnya. Tak semestinya. Tapi untuk yang tahun 2021 ni, diorang kurangkan penggunaan batu. Batu maksud saya yang span yang macam batu ni. Okay, dia kurangkan penggunaan ni, dia lebihkan daun dengan aksesori bunga dekat bahagian bawah orchid. Kalau pergi mana-mana, memang jarang lah nampak. Ada pun 1-2 je dia letak. Kalau tak dulu penuh batu kat bahagian bawah bunga dia letak kan. Okay, so yang ni adalah antara aksesori-aksesori yang saya dah beli. Okay, kalau untuk orchid ni, aksesori yang paling perlu ada adalah daun orchid. Okay, daun orchid ni banyak jenis, ada yang murah, ada yang mahal. Bila yang mahal tu dia lebih berkilat lah. Lebih berkilat, lebih cantik lah. Kalau yang murah sikit dia macam pudar sikit colour dia. Okay, ini daun dia. Kalau untuk ni je saya rasa kita pakai 4 ataupun 4 ke 6 tangkai lah daun. Satu daun ni harga dia RM7.5. Harga dia RM7.5. Kita pakai 4 ke 6. Tengok kesesuaian dia lah. Saya buang dulu harganya, tak buang harga ni. Okay, so cara nak letakkan daun. Letak daun ni kan. Glue dulu, glue dekat sini. Tu. Ni bahagian depan tadi. Okay, so saya dah susunkan tadi. Saya tunjuk tak pakai saya. So, ni 1, 2, 3 dah. Saya cucuk dekat sini. Saya cucuk sampai habis. Cucuk sampai habis. Okay. Tu, saya biar je dulu. Saya cucuk habis dulu Lepas tu 1. Lepas saya tunjuk buka. Okay, bila dah cucuk ni sampai habis, kena habis lah, jangan tergantung kan, nampak daun tu tergantung pula. Okay. Nampak? Daun 1,
satu, yang kedua. Sini. Ita, kalau nak beli kat daun ni apa nama dia? Daun orchid. Daun orchid lah. Dia memang nama dia memang daun orchid. Oh, okey. Ni ada soalan lagi. Bagi baca. Bagi jawab. InsyaAllah kau boleh jawab. Kalau pakai dancing orchid ni apa maksudnya? Yang halus tu, yang bergerak. Oh, yang halus tu. Tapi yang tu, okey, apa soalan dia Faizah? Tanya? Adakah guna kaedah yang sama? Tak, dancing orchid tak sesuai untuk yang ni Dancing orchid ni dia sesuai, dia kena guna 20 ke 25 tangkai orchid bahagian tengah, keliling dia penuh dengan daun. Oh. Dia macam tu, dia gubahan dia lain pula. Dancing orchid tu dia macam butterfly tau Faizah, halus je. Okey. Faham. Lagi satu soalan dia, kalau untuk 3 tangkai yang pink belakang tu cara gubah sama ke? Lain. Yang pink tu. Kita panggil signature design ni. Ni lain. Nanti saya tunjuk kalau saya ni, kita tunjuk kejap Faizah, nanti kau ingatkan aku Okey. Nanti Cikgu Ita tunjuk ya. Ingatkan aku tau. Okey. So ini daun yang keempat. Saya memang suka banyak daun lah. Kan saya cakap benda tu subjektif. Kalau rasa tak perlu banyak daun, nak 2-3 je. 2-3 je lah, cukup je lah. Tambah dengan aksesori lain. Okey, so kita buka. So dah ada 4 daun kat situ kan. So dekat bahagian tengah tu nak ubur satu lagi pun boleh. Saya suka ubur. Lepas tu macam mana orang nak jual murah kan? Itulah harga yang sebenar-benarnya untuk orchid. Yang daun tu berapa dah? Yang kalau RM7.9 Faizah. Yang satu tangkai tu lah? Satu keping. Keping kan? Okey, kita tak payah ubur lah. Macam penuh pula kita nampak. Saya letak aksesori Okey, kalau saya tak letak daun, saya susah nak letak aksesori. Saya letak aksesori. Okey, yang ni kita panggil aksesori. Aksesori orchid. Okey, macam-macam aksesori sebenarnya ada. Puan boleh letak bunga halus dekat tengah ni. Boleh letak yang macam ni. Ataupun boleh letak ini. Okey, saya tunjuk ini. Ni apa? Dia panggil crown. Rumput crown ni. Yang ni pun boleh. Okey, rumput crown ni. Saya tunjuk. Potonglah tangkai-tangkai, jangan cucuk semua. Dia jadi mahal juga. Saya gunakan yang ni Yang ni pun saya ada. Yang ni aksesori bunga lah. Nampak ke dia menjelah. Dia juga letak kat tengah-tengah. Ada yang tinggi sedikit. Okay. Boleh cover dengan orchid yang ni lah. Selalunya kalau buat gubahan orchid, bahagian tengah tadi macam penuh dengan bunga kan. Lagi banyak bunga, lagi mahal dia charge. Kalau yang macam Ita letak tu, yang tu berapa? Yang mana yang ni? Yang ni kah? Alamak. Yang macam yang tujuh juntai tu. Yang ni. Yang ni? Yang benda ni? Yang ni kalau satu ikat RM3.5. Saya tunjuk yang tadi saya letak macam tu nanti boleh buat pilihan sama ada nak letak yang tu ataupun yang lain. Okey, kita boleh letak juga aksesori ni tadi. Okey, ataupun kita boleh letak aksesori ni yang hampir sama dengan colour orchid kita ada purple-purple kan. Yang ni pun boleh. Maksudnya hiasan tengah tu tak kisahlah kan? Salah, ikutlah tu saya tunjuk banyak design kan supaya mana yang rasa berkenan, yang rasa cantik, pakai yang tu lah.
Untuk orchid ni tak perlu nak potong-potong sangat. Okay, so saya masukkan ni. Kalau nak letak bahagian tengah-tengah ranting-ranting pun boleh. Ada juga jual ranting. Daun orchid tu latex juga ke kita? Yang ni Daun latex dia. juga. Latex. Latex. Tapi bukan latex yang macam bunga lah. Dia getah juga. Oh, okay. Okay, dah siap. Okay, so dah siap orchid kita. Okay, kalau nak naikkan lagi seri orchid tu, boleh tambah dekat bahagian tepi juga. Macam dulu ya. Jatuh bunga dia. Peserta kita ada yang jual bunga ke Pak Izzah? Rita? Peserta kita ada yang bisnes gumpahan bunga ke? Ada jual, ada bisnes ke? Tak pasti lah. Tak pasti pula. Siapa? Ada ke yang buat gumpahan bunga? Hantaran ke? Bunga ke? Ada ke? Ada ke? Adik-beradik ada lah. Jual-jual tak ada. Pengantin lah. Boleh bunga juga kan? Mahal Buat tak? untuk siapa? Adik-beradik? Adik-adik ipar ke ada yang nikah tu gubah-gubah macam tu je lah. Tak ada lah yang serius jual tu, tak ada lah. Sebab bunga kan sekarang mahal. Okay. Macam tu kan. Tu yang saya nak harga dekat sana dengan kat sini macam mana. Okay, so saya betulkan lah. Saya kemaskan. Bunga pun boleh dijadikan satu perniagaan juga. Ramai je yang jual bunga sekarang ni. Betul. Saya tengok lelaki, aku tengok lelaki memang ramai Pak Izzah. Diorang buat bunga. Kalau tengok kat YouTube, majoriti lelaki tau. Bukan lelaki lembut, bukan. Memang lelaki betul, lelaki tulis. Memang jual bunga. Dia gubah lagi cantik. Cantik gubahan dia. Kemas je nampak. Okay, so saya dah siap. So saya ada yang warna oranye macam ni. Kalau naikkan seri dia, kita boleh tambah lah. Saya cucuk kat sini. Kita kalau buat kek kat kelas pun suka warna purple juga. Bunga pun warna purple saya, juga. Mesti yang sebut purple tu mesti peserta saya. 2 hari belajar kek, dua kek warna purple. Sudah. Siapa puan? Nama? Pakai pundah ni. Saya. Puan Rosfatin. Ya, betul. Peserta aku. Okay, so dah siap bahan kita. Kalau rasa crowded sangat bahagian tengah ni, kalau rasa tak minat, okay tadi saya tunjuk, saya letak banyak-banyak kan Pak Izzah kan? So kalau rasa crowded, tak perlu letak banyak. Okay, saya try, saya tunjuk tak apa, saya cabut balik saya tunjuk. Okay, yang ni tangkai-tangkai ni kita boleh potong. Jangan letakkan penuh-penuh macam tu. Okay, contohnya kalau macam tadi pun boleh. Okay, saya letakkan satu-satu pula. Tengok sekejap. Tadi saya tak tunjuk dalam pun. Kita lupa tadi masa cucuk hiasan itu. Okay. Kita letak gam tak? Tak payah. Hiasan tak payah. Okay. Puan tak nak crowded macam yang saya punya tadi. Yang saya letak banyak. Okay. Puan boleh potong ni dekat sini kan tangkai dia. Potong. Cucuk satu-satu. Kalau macam saya tadi macam banyak pula kan bunga. Nanti kan kos lagi kan. So potong lagi. Cucuk keliling dia. Ada yang minta hantar seremban ni. Siapa yang minta dekat seremban? Aduh. Adik kau lah ni Intan. Ya dah tu. Dia memang suka. Aduh. Ingat lagi. Tak boleh orang gopeng dah chop. Okay, so cucuk. Okay, apa Dita? Arwah mak aku pun memang suka bunga. Setiap kali aku balik, mesti dia suruh aku gubah bunga. Memang. Aku dengan dia sama. Adik-adik yang lain tak ada. Cuma keras tangan. Okay, nampak tak? So ini lagi safe lah. Bunga kita tak banyak macam tadi kan? Tadi kan aku letak banyak. Okay, so yang ni gubah.
So lepas tu nak lebih menarik, kita ada benda ni. Ni kita panggil ranting ni. Ranting ni memang glamour sangat dalam gubahan orkid. Tapi pada yang tak biasa guna, dia susah handle sebab dia keras. Nampak tak yang gubahan aku kat sini? Gubahan yang kat sini nampak tak saya guna ranting kat tengah-tengah ni? Kan? Dia ranting dia melilit. Kan? Lilit. Dia lilit. Kalau nak guna yang ni, tak susah pun sebenarnya, tapi kena pandailah sikit lah nak otter dia tu nanti. Dia keras kan? Okay, kita lurus-luruskan dulu. Yang ini kalau tak letak pun tak apa. Tak apa, kan dah cantik kan? Cuba ambil gambar tak? Ambil daripada jauh sah. Okay. Sini dah siap. Ambil gambar. Ya. Dah jatuh gambar ni. Tak ada kamera. Sini balik. Kalau tak nak letak tak payah. Bazir je kan. Harga dia pun RM11 lebih. Wow. Paras Cuba jangan letak, ni takutlah ada peserta nak tengok kan kalau letak. Okay. Okay. So cara dia susah sikit lah sebab ni kalau saya macam ni saya lilit 2 kali. Kalau rasa tak nak lilit 2 kali, kita boleh buang je kat bawah ni sebenarnya. Nanti saya tengok je. Kalau saya lilit 2 kali, nampak tak dekat atas dia pun ada ni. Ada ranting saya boleh Juntai ya. Nampaknya, kita potong sikit bahagian bawah dia. Dia tebal sikit lah sebab dia dawai. Okay. Saya dah potong bahagian bawah dia. Dekat. So kita tengok dekat part yang daun dia agak kosong sikit, kita boleh cucukkan yang ni lah. Okay, cari cucuk daripada sini. Nampak tak saya cucuk? Saya pusing. Ada yang saya tengok, ada yang lelaki-lelaki yang saya tengok kat YouTube, dia bengkok ke siap-siap. Dia tengok. Maybe dia rasa susah kot nak bengkokkan kan. Okay, kita pusing. Jadi bila dah bengkok tu senang lah nak pusing. Senang lah, tapi susah pula nak masukkan. Kalau pada aku suka letak terus. Lepas tu kita bengkokkan dia. Okay, so yang ni kita selit dia. Sebab dia ikut je, kita bengkokkan dia tu dia jadi macam mana. Okay, kita tekan sikit. Sikit. Okay, kita kukus sikit. Tarik. Kalau buat sendiri, betul-betul balik dah masuk ni. Kiri ke kanan lah masuk. Okay, so yang ni ada. Saya betulkan dulu ranting-ranting ni. Okay. Sekejap. Betul. So yang ni, tarik dia, masukkan dia kat celah-celah batang orkid tu. Support orkid tu. Okay. Nak bagi kuat, yang ranting ni kita boleh lilit dekat orkid tu supaya dia pusing cantik lah. Nampak? Okay. Perlu aku buat mengajar ni. Kan? Musim panas ni dah. Wah, saja dia sendiri kan. Okey, sudah siap. Ikatkan dia kat sini sikit supaya dia kuat. Okey. Nampak tak lilitan tu? Okey, boleh tak ada. Cantik. Yang ni tak pernah tengok lagi orang buat macam ni. Tak apa. Tengok saya. Sekarang ni diorang banyak pakai ni, tapi diorang gunakan batu untuk desain yang tahun 2021 ni. Nampak dia lebih kepada ranting-ranting je. Okey, tapi dia lebih kepada ranting lah. Dia tak macam dulu kan kita sibuk nak letak batu lah kan. Sekarang dia lebih kepada ranting-ranting. Berapa harga ranting tu? RM11.90 satu.
Okay, so dah siap. Kalau area Ipoh tu kat mana tu boleh dapat? Aku kena jawab tu Faiza. Kalau Cik Rita dia beli kat kedai yang pengantin lah Rita kan? Kedai bunga aku yang dekat pengantin tu. Romantika. Dekat Ipoh ada Romantika tak Faiza? Jalan Kuala tu sini ada. Jalan Kuala ada lah. Aku beli dekat Selalu area Jalan Kuala tu lah yang banyak. Kalau dekat KL orang glamour SSF lah, betul tak? Tapi bunga dia SSF lah. dulu kita pernah pergi kan Faiza? Bunga dia lebih mahal lah. Okay. Mahal lah sikit. Dan lebih berkualiti lah. Tapi kalau kata dia orang nak beli online pun boleh tak kan? Boleh. Dekat Shopee banyak. Saya banyak beli kat Shopee. Shopee. Tak beli pun kat kedai-kedai bunga sebenarnya. Jangan beli online, kita online je. Betul. Kalau beli dekat Shopee, bunga-bunga macam ni lebih murah. Dia macam pasu tu. Tak berani pula nak beli online, takut pecah. Tak pecah pun. Dia balut. Saya pernah beli pasal online. Dia balut. Memang dia balut kemas. Cantik lah dia balut. Nampak buka aku belakang bunga. Tak, nanti mungkin boleh minta. Tu kedai RM2 dah jual ke? Ada lelaki apa? Apa dia? Okay. Apa je? Tak dengar lah. Dengar. Pasal ni. Okay, so yang ni perubahan kita. Okay, cantik tak? Nampak Nanti kita boleh minta Cik Rita share link. Katanya kedai RM2 ada jual ke pasu tu. Puan, bukan saya kata kedai RM2 tu tak bagus sebenarnya. Kualiti dia tak sama yang kita boleh dapat dengan kualiti yang macam kita beli kat kedai bahan bunga lah. Boleh je pasu plastik yang saya kata tadi, pasu plastik kan, tapi bila pasu plastik dia akan mudah terbalik. Sebab gubahan kita tinggi, besar, dia akan mudah terbalik lah. Macam tu. Boleh ringan kan? Kalau nak pakai, saya ada cara juga. Kalau beli pasu yang dekat kedai RM2 tu, puan letak dulu batu kat bahagian bawah. Batu putih yang besar-besar tu kan. Letak dulu bahagian bawah, tapi pastikan pasu tu besar lah. Letak dulu kat bahagian bawah, baru letak spine supaya pasu tu berat. Batu macam ni. Batu putih macam ni. Faizah ni. Letak dulu kat bahagian bawah, maybe 1/3 daripada pasu tu letak batu ni. Baru letak spine supaya pasu tu tak terbalik bila tak batu lah. Biar dia tinggi lah. Okay. Dah siap. Datang ambil kan Kak Izzah kan? Okay. Aku tunggu kau datang ambil. Cantik. Gopeng dah chop kan? Boleh, ambil dah datang. Boleh, no problem. Okay, so yang ni dah boleh rentas negeri. Kan? Boleh, boleh kena datang ambil lah. Okay, so tadi ada tanya pasal yang 3 kuntung kan? 3 tangkai kan? Okay, ni. Yang mengeping tu. Okay. Sebab yang ni macam lain sikit, ada daun. Yang ni yang terbaru. Memang banyak yang ni sekarang ni. Untuk yang ni, yang saya buat ni sebenarnya untuk atas meja makan sebenarnya. Kalau kat meja kopi tengah-tengah pun cantik. Dia besar kan, dia tak gerak. Kalau meja makan memang sesuai lah untuk design ni. Kalau yang ni, dia cantik bukan sebab satu colour dia lah. Angkat je bang, kamera. Colour dia. Satu lagi dia punya susunan tu nampak penuh. Satu lagi orchid yang saya guna bukan orchid yang setangkai terus. Dia ada cabang, nampak tak? Dia ada 2. Satu tangkai tu dia ada 2 cabang. Satu besar dan satu lagi kecil. Ni kan. So cabang ni akan nampak orchid kita tu lebih kembang sebenarnya. Ni cabang dia. Ni cabang. Set sangkai tu dia ada 2 cabang. Sama juga yang kat atas ni. Dia ada 2 cabang. So dia nampak meriah lah. Okay, untuk design yang ni, step yang pertama, puan kena letak dulu daun yang ni. Ni daun ni. Daun ni satu tangkai. Saya guna satu je. Daun ni saya cabut. Boleh cabut. Saya tunjuk lah. Ni daun ni. Daun ni satu tangkai, harga dia RM15.90. Material dia latex poly. Ini. So yang ni just letak dulu dekat bahagian tengah-tengah. Okay, letak kat bahagian tengah. Lepas tu baru susun bunga. Okay. Step yang pertama, bunga dia ada 3 kan? Okay. Cara nak cucuk dulu dekat bahagian yang sebelah kiri. Satu untuk yang bahagian atas ni. Nanti puan bengkok kan. Lepas tu kat depan dia satu lagi, yang kedua ni. Tangkai yang kedua ni. Lepas tu bengkok kan. Baru dia cari pada sebelah kanan tangkai yang ketiga. Nampak tak ni? Ini tangkai 3 cucuk, lepas tu bengkok kan.
Dua daripada sebelah kiri dan satu daripada sebelah kanan. Tapi tak bolehlah sama paras semua. Mestilah paras yang atas sekali, atas, lepas tu tengah, ada bawah. Okay, so yang ni yang 3 tangkai. So yang belakang ni macam tu je lah. Okay. Boleh tak? Jelas tak? Susah kan bila tak boleh buat kelas bersemuka ni? Kalau boleh buat semuka, dah boleh buat tutorial terus lah. Itulah. Sama lah. Yang ni berapa Ita kalau jual? Okay, kalau yang ni orang jual 1.5 Faizah. Kedai bunga. 1.5. 1.5. Aku pun tengok harga itu. Ni sebenarnya design kedai bunga pun aku ambil. Aku beli bunga, aku cucuk sendiri. Okay. Okay, so yang ni 3 tangkai. Okay, yang ni robek sikit lah kalau yang kuning ni. Kalau yang kuning ni memang kena kelas jugalah saya rasa. Yang ni robek sikit. Okay, so susunan dia lebih kepada kreativiti lah sebenarnya. Kalau tengok dia, daripada sini dia nampak lain. Kan, daripada depan ni dia nampak lain. Kan, daripada sisi dia nampak lain. So yang ni dia bertingkat. Yang ni macam 3 tingkat 3 tingkat ada, 4 tingkat pun ada kan. Dia banyak. Dia pakai 5 je sebenarnya. Tapi lebih kurang dia dengan 8 kan. Tengok susunan kita lah sebenarnya. Saya cadangkan siapa yang betul-betul berminat, pergi je kedai bunga tu. Lepas tu ambil gambar. Try balik rumah, try cucuk dekat pasu. Memang boleh. Saya dulu pun macam tu pun. Saya tak ada pergi kelas yang betul-betul sungguh-sungguh kelas berbahan, tak ada. Tapi saya minat je sebenarnya. So saya boleh buat lah. Saya minat, saya boleh cucuk. Pak Izzah pun belajar tapi dia tak cucuk. Cucuk masa tu je. Lepas tu dia tak tahu dah. Okay, so ini lah. Okay. Ni yang ada soalan. Oh memang. Okay. Ada soalan apa dia? Soalan dia. Orkid 3 tangkai tu latex ke? Latex. Semua latex kan? Semua latex. Yang 3 tangkai tu pun latex. Semua latex kan? Nampak menarik kan? Yang ni 6. Yang ni 6 tangkai. Sama yang saya buat 8, cumanya yang ni 6. Ni 6 tangkai. Oh macam tu. Okay, yang ni 6 tangkai. Ada soalan tak? Saya tunjuk lah. Kebetulan saya ada buat pasu tadi kan. Ni bunga lama tau, saya tak beli bunga pun. Yang ni kalau kita nak susun 2 tangkai pun boleh. Okay, contoh saya tunjuk satu dulu. Boleh pula cucuk-cucuk ha. Okay, sebab kebetulan ada. Okay, so yang ni boleh bengkokkan. Bila 2 tangkai, tak perlulah gubahan tu tinggi. Ngam-ngam dia lah. Okay, lepas tu letakkan tampuk dia. Ya, saya cuba buat. Okay, ada soalan lah. Okay, boleh. Ita, kalau pasu lepeh, boleh ke pakai pasu Boleh. lepeh? Boleh. Kita cucuk tak dalam. Berapa tangkai? 8 pun boleh. Ikut. Berapa tangkai? 8 pun boleh. Ikut besar pasu lah kan? Ikut besar pasu. Kalau pasu tu lepeh tapi dia lebar, boleh 8 tangkai. Cantik juga. Kita ada orang tanya lagi ni. Kena kerap bersihkan ke? Kenalah. Setiap minggu kena sapu. Saya sapu tapi tak setiap minggu. Maksudnya kalau kata berapa bulan sekali nak basuh? Saya setahun sekali. Kalau nak basuh lah. Nak raya basuh, kadang tak basuh pun. Yang ni material dia bukan latex. Ini kain biasa. Ini bukan material latex. Ini murah je. Ni harga dia RM6.9 je. Ini bukan latex. Saya tak rajin pun sebenarnya. Tapi kalau tak basuh, saya rasa setahun pun saya tak basuh pun. Tengoklah. Okay. So yang ni saya buat gubahan 2 tangkai. Okay. Saya tak plan pun nak buat ni sebenarnya. Okay, sambil-sambil tu bolehlah kalau ada soalan kan. Kalau ada soalan nak tanya bolehlah. Ini 2 tangkai. Orkid ni sebenarnya 2 tangkai pun cantik. Setangkai pun cantik.
Kalau pakai dia ikut yang cantik sikit. Kalau dua tangkai kita tak boleh dapat Pasu yang kau pakai tu plastik ke seramik juga? Ni, seramik Kak Izzah. Okay, kalau rasa nak buat macam ni pun boleh. Oh, seramik jugalah. Macam ni pun boleh. Kalau rasa tak minat, saya cabut saya tunjuk. Boleh juga nak ubah dia ke arah kiri. Sebenarnya nak tunjuk, saya pergi letak chemical tak. Okay. Sebenarnya kreativiti sendiri dah kalau perubahan ni kan. Kalau orang kata cantik tapi pada kita tak cantik juga. Ini pun boleh. So ni kena tak puntung nanti. Ini pun 2 puntung kan. Kalau macam ni dia 2 tangkai pun boleh. Tengoklah design macam mana kita nak. Lepas tu baru kita letak aksesori dia. Okay. Ada lagi Pak Izzah tanya? Macam mana nak ubah? Selalunya kalau 2 tangkai orang letak tegak pun ada, letak melintang macam saya tunjuk tadi pun ada. So terpulanglah pada puan nak yang macam mana. Tapi kalau 8 tangkai kebiasaannya yang besar macam ni lah, yang lebar. Okey, kalau saya lebih suka yang macam tadi. Saya masukkan je lah tadi. Okey. So yang ni kita ikat. Sebenarnya banyak je design kalau puan pergi kedai-kedai bunga. Macam-macam design. Kita boleh tengok. Ambil lah mana yang berkenan. Lepas tu beli bunga. Kira bunga dia berapa puntung. Beli. Boleh buat kat rumah. Tekan. Kita buat sisi ikam. Saya akan tutup. Ya, ada soalan tak? Okey, boleh tanya. Gubahan sebelah untuk side table ada tak? Untuk ni lah yang saya buat ni. Ni set table lah ni. Ni set table. Gubahan sebelah. Yes. Ni set table belakang dia tak ada. Belakang dia kosong. Oh, Boleh pindah. Macam lah. Itu. dia kalau pasu tinggi sesuai dia tak? Ada yang ni. Ni tak. Pasu tinggi sesuai tak. Untuk yang pasu tinggi lebih kepada gubahan penuh sebenarnya. Centerpiece. Yang ni pun gubahan sebelah. Kita tak boleh guna pun belakang dia. Belakang dia tak cantik pun. Kosong je. Yang depan je. Ini gubahan sebelah. Saya memang suka gubahan sebelah. Tapi dia punya tempat tu limited lah. Di sudut-sudut je lah. Dia tak macam centerpiece. Centerpiece macam dia letak. Dia macam tu lah. Boleh je kalau minat. Sudut-sudut je lah kan. Dia lebih kepada sudut lah. Kalau kata yang purple ni nak letak Tengah-tengah lah. Kalau purple ni letak side table boleh kan? Side table boleh, tengah boleh. Sebab dia tinggi, kalau letak bawah sesuai tak? Boleh. Tapi ada alas sikit kot. Pasu kan tak nanti pula kalau kat bawah je dia. Yang dua tadi. Tutup dah Ini daun nugget sebenarnya. Kalau nak sip tak payah nak aksesori lagi dah. Cukup lah tadi. Kalau rasa nak tambah aksesori, boleh je nak tutup. Okey, daun ada saiz ke? Ada. Yang ni untuk pasu besar sebenarnya, tapi dah pasu saya kecil, tak ada dah pasu besar. Daun ada 3 saiz saya rasa. Dia ada kecil, yang ni besar. Dia ada sederhana, dia ada yang besar. Yang ni besar, yang daun ni besar. Dia daun memang ada saiz. Dia banyak saiz. Ada 3 saiz. Ada lagi tak soalan? Ada lagi tak soalan? Okey, sementara tu saya ada share link. Link ni untuk borang maklumat peserta.
sementara tengok Cik Vita ubah tu bolehlah isi dulu untuk kita generate CV nanti. Jadi mohon peserta isi nama penuh dan IC kena betul lah. Kalau salah nama, salah IC nanti salah dekat CV salah jugalah. Okey. Kita minta tolong isi dululah sementara Cikgu Wita ubah tu. Okey, ada yang tanya ni, kalau nak letak harga tu macam mana ya? Okey, kalau kek saya tahulah kan. Kalau harga kek tu kita akan ambil daripada kos bahan, kita akan ambil lebih kurang dalam 60 ke 70% lah termasuk itu untuk cover akhir yang semua kan. Tapi kalau bunga, mana lah kalau bunga, kalau kos dia macam saya kata tadi dekat kedai dia jual RM485 kan. Kos saya kalau ikutkan ini, kos yang ni 200 tak sampai 200.5 pun, 220 ke 230 lah. So beza kat situ lah 100 lebih kot dia ambil satu kubahan. 100.5 ke 180 untuk satu kubahan. Tapi kalau yang ni kan, kalau yang ni orchid saya beli RM6.9, kalau dua dah RM13, campur daun 77, 14, so kat situ dah berapa dah? 30 kan, campur portfolio 30, pasu dalam RM10, RM40. So orang jual yang ni sebenarnya RM85 ke RM95 untuk 2 puntung. Itu kau tengok berapa Faizah, 2 tangkai? 75, 85 70, 80 kan. 2 tangkai kan? Kalau macam ni, pasu dia seramik, maybe kau boleh jual RM75 ke RM85. Tengoklah apa kita boleh jual. Tapi sebenarnya orang dia tengok pada pasu kan Nita. Sebab ada siapa tengok pasu dia ringan je. Plastik kot dia pakai kan. Lepas tu dia letak pasu. Sebenarnya orchid ni, satu dia tengok design tu besar atau kecil, material orchid yang dia guna, pasu plastik pun mahal sikit. Kalau pasu seramik mahal sikit. Dia macam tu. Saya ni seramik. Saya kalau orchid saya suka seramik sebab kalau plastik dia mudah terbalik. So kita pakai seramik lah, lebih elok lah. Okey. Lagi tak? Okey, ada lagi soalan? Bukan senang kita nak panggil Cik Vita ni. Dia sibuk. Sibuk dengan kelas kek. Rupanya ada peserta saya juga lah tu. Okay. Sekarang ni College Beauty Qualifilah dia tengah sama juga duit KWC juga Pak Izzah. Program lah saya train 15 orang peserta daripada zero basic, tak ada apa-apa sehinggalah nanti akhir sekali dia akan belajar buat kek lah, daripada basic kek sampai yang ke advance, sampai belajar indulgent kek. Nanti dia orang akan masuk khusus perniagaan online, pelabelan di SSN. So kita akan train 15 orang tu daripada A sampai ke Z lah. Dia macam tu. So yang duit yang kita dapat tu Pak Izzah, dia punya peruntukan tak, dia punya paperwork tak sama kan. So maybe boleh siapa lain lah. Dia macam tu lah. Jadi sekarang ni aku dengan dia orang lah, dengan peserta tu, seorang 2 orang kat dalam ni. Aku tengah buat kek lah, daripada basic sampai ke advance. Okay, ada soalan lagi tak sebelum kita habis? Ada soalan? Kat mana nak join kelas kek tu? Soalan Cik Pumas. Dulu Puan Pak Izzah panggil saya kat RTC Gopeng. Lepas tu PKP kan, macam-macam lah lepas tu kan. So insyaAllah nantilah lepas-lepas ni memang saya nak ke sana pun, saya nak jumpa dia. Tapi pergi sana boleh dah buat kek sendiri dua kan untuk ajar orang sana. So nanti insyaAllah. Dekat ni online still berjalan kita ataupun dah face to face dah kan? Dah face to face. Sebab Negeri Sembilan dah fasa 4 kan? So di Negeri Sembilan dah face to face lah. Di sana masih hybrid Kita orang fasa 2 lagi. Fasa 2 tak boleh lah kan? Tak boleh lah. Cuma online ada lagi tak Ita? Masih berjalan tak online? Aku mengajar online juga tapi dengan agensi yang jauh lah. Contoh baru-baru ni mengajar Kelana Jaya, College Beauty Kelana Jaya. 2 sesi online, brownies. Lepas tu mengajar dengan Pejabat Pertanian Daerah Pulau Langat, online juga sebab dia orang masih fasa 2 kan. So daripada sini aku terpaksa mengajar online jugalah. Sama.
Tengoklah macam baru-baru ni. Boleh kalau kata peserta dari Perak nak belajar online dengan Cik Vita, bolehlah kita set masa lain lah maksudnya. Pandai ni Kita insyaAllah. tengok bila Cik Vita free. InsyaAllah. Sekarang penuh lagi. Ini pun selit-selit. Puan Izzah kata kau selit lah. Bolehlah selit satu hari malam. Itulah. Selit-selit malam. Boleh tanya Kita terpaksa buat malam. Penuh full lah. Puan Izzah sekarang ni sebab lepas PKP, sambutan tu ramai, banyak sangat kan. So penuh. Betul. InsyaAllah setakat online, setakat buat kek simple-simple insyaAllah. Pak Izzah pun boleh ajar sebenarnya. Asyik dia resepi kan. Okay, ada soalan lagi ke? Dah siap dah tu bunga tu. Ada soalan lagi? Ada yang baru masuk Oh ya, ada baru masuk. Dah siap bunga dah. Tak apa. Kalau ada yang baru masuk tu tak apa. Kita ada recording. Jadi kita akan share balik recording tu nantilah dalam group. So boleh tengok balik. Okay, kita ada masa lagi. Kalau ada soalan boleh tanyalah. Kalau ada soalan boleh tanya. Nak tanya. Maya, peserta dari Selangor. Okay. Ada daripada Selangor juga. Alhamdulillah. Khusus kita percuma je sebenarnya kan. Kita tak charge tak charge apa-apa pun. Sebenarnya kalau saya tengok baru-baru ni pun saya ada tengok dekat Facebook. Kupahan bunga dia charge sampai RM180. Sedangkan belajar online je. Tapi masalahnya dia profesional lah. Dia ada sertifikat kan semuanya. Saya tak ada sertifikat tapi kalau setakat mengajar untuk perempuan buat untuk gubahan bunga sendiri di rumah, insyaAllah kita boleh bantu lah setakat kita ni insyaAllah boleh je. Kalau macam saya tak perlu bayar apa-apa pun sebab kita sama-sama college community kan. Just Puan Izzah bayar dia bahan tu je lah. Tapi kalau kita belajar dengan luar, memang kos dia tak kurang daripada RM200 lah macam tu. Tak kurang daripada RM100. Memang mahal kos bunga. Sama juga dengan kek. Kalau biasa buat kek, kalau belajar kat luar RM300 ke RM400 untuk satu ataupun jenis set. Kita pernah belajar kan Pak Izzah di Citra Klasik. Puan Izzah belajar fondant sampai RM500 ke RM400 saya tak ingat. So mahal. 450. 450 tu buat fondant je. So bila di college community, kos tu boleh reduce lah. Macam ni, macam sekarang ni saya bagi percuma je untuk 15 orang sebab kita dapat peruntukan sama dengan Kopeng juga dapat peruntukan kan. So bila dapat peruntukan, insyaAllah boleh bagi kursus percuma. Ada sambutan atau sambutan daripada komuniti je. Saya harap memang ada, kena ada sambutan lah sebenarnya. Tak mudah sebenarnya nak dapat kursus percuma kan. Di college community je boleh. Betul Ita. Okay, kalau tak ada soalan. Okay, terima kasih Cikgu Ita. Okay, terima kasih Puan Nurjita tak ajar. Okay, saya dari Citra Kedah. Jauhnya, alhamdulillah. Kelebihan online ni daripada Sabah pun ada. Tadi kelas sushi ada daripada Sabah. Saya pun join kelas sushi tadi sampai habis. Tapi ya Allah susahnya buat sushi punya. Tahu tak apa. Pisau dia je 600. Itulah. Saya join juga tadi. Sampai habis saya join. Mahal gila kos dia kan. Tapi yang tu memang macam boleh buat duit. Betul. Memang boleh buat duit. Kalau community betul-betul memang boleh buat duit lah sushi. Betul. Boleh buat jual kan. Boleh buat jual kat pasar-pasar malam. Yang tu pun chef tu agak mahal jugalah satu kelas dia. Dia cakap tadi kan. 180 satu sesi dia. Online ke Pak Izzah? Online kan? Untuk seorang lah. Online je. Online kan? Online dah lah kita tak dapat nak sentuh. Tak boleh nak tengok kan. Boleh tengok macam tu je nak sentuh tak boleh. Pun charge 180. Memang sekarang ni memang mahal. Betul. Soalan lagi ke Pak Izzah? Okay, kalau tak ada soalan. Saya nak ingatkan lah untuk hari Sabtu ni 16 hari bulan kita ada 3 kursus yang akan berjalan. Okay, satu kursus Biscoff Cookies. Okay, yang keduanya kursus penyediaan Chinese food. Okay, kita ada 2 jenis Chinese food kita akan buat. Dan satu lagi kursus online business. Okay.
Jadi peserta yang ada dalam ni boleh join nantilah. Okay. Okay, semua peserta dah isi ke? Kita ada akhir kata ke daripada Cikgu Ita kita? Okey. Terima kasih Puan Faizah, terima kasih Ketua Komiti Kopeng jemput saya sebagai tenaga pengajar malam ni. Walaupun tak ada kemahiran sangat, insyaAllah mana yang boleh saya bantu. InsyaAllah untuk next kalau ada lagi, insyaAllah kita akan jumpa lagi lah. Maybe di kursus yang lain pula. Okay, kalau saya ada kursus online, saya juga akan wawarkan ke Puan Faizah. Puan Faizah boleh wawarkan di area sana lah. Kita sama-sama lah cari peserta. Kalau online, insyaAllah daripada mana pun boleh. Kan? Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Minta maaf atas segala kekurangan hari ini. Saya doakan boleh jadi pendapatan. Sikit-sikit pun kan. InsyaAllah. Okay, Pak Izzah, terima kasih banyak. Okey, terima kasih Cikgu Ita. Okey, daripada saya, daripada Kolej Komuniti Aksi Kopeng, kalau ada kekurangan tu, biasalah kalau online ni macam-macam masalah lah. Okey. Benda tu kita tak dapat nak elakkan lah. Okey, jadi saya ada recording, saya akan share dalam group. Nanti kalau kata tadi tak dapat nak tengok Cikgu Ita buat secara live, boleh tengok balik recording yang akan saya bagi nantilah. Okey, akhir kata daripada saya. Sekejap Puan Farida ada nak cakap apa ke? Puan Farida ada tak? Sebelum kita akhiri kelas, kita boleh ambil gambar tak? Kita on camera sekejap. Lupa pula nak ambil gambar. Mohon peserta yang boleh on camera tu on lah. Saya nak ambil gambar untuk report lah.